السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini dengan rahmat, rezeki dan juga keizinan daripada Allah Azza wa Jal, kita dapat duduk mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan kita belajar menjadikan kita orang yang takut, dekat dan hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bermanfaat yang didoakan oleh Nabi pada setiap pagi selepas daripada salat subuh. Nabi akan membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi memberi manfaat kepada diri kita yang pertama, kemudian kepada ahli keluarga dan mereka yang kita kasih dan cinta. Kelebihan yang berikutnya, keistimewaan yang dianugerahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara mukjizat yang besar yang berlaku kepada diri Nabi, yaitu keluarnya air daripada jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang ke-11, antara mukjizat Nabi yang dapat dilihat, disaksikan oleh ramai daripada kalangan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, ialah keluar atau memancar air daripada jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan dan mukjizat ini lebih kuat dan lebih hebat, lebih istimewa daripada mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kalau kita baca dalam kisah sejarah sirah Nabi Musa alaihi salam, kita akan dapati Nabi Musa boleh mengeluarkan air daripada batu apabila dipukul dengan tongkatnya. Kalau kita tengok mukjizat Nabi Musa, kata Al-Imam Izzuddin Abdus Salam, ialah Nabi Musa mengeluarkan air daripada celahan batu menggunakan tongkatnya. Dia ketuk dan keluar, memancar air daripada batu tersebut. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok mukjizat ni hebatlah. Ketuk dengan tongkat, keluar air. Tapi kalau kita nak banding dengan apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar air daripada jari-jari Nabi, mana lebih hebat? Kalau nak dilihat kepada dua perbandingan ini, tentulah apa yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini yang dikatakan mu'jizat, sesuatu yang tak boleh diajar. Pada zaman Umar berlakunya kemarau, tahun kemarau kan. Kalau kita tengok pada zaman pemerintahan Umar, berlakunya musim panas, kemarau. Apa yang berlaku? Mereka melakukan istisqa, doa dan salat minta turun hujan. Tak ada riwayat Umar buat macam mana yang Nabi buat. Itu yang dikatakan mu'jizat. Nabi, kalau kita tengok dalam beberapa peristiwa, nanti kita akan baca, air tak ada. Sahabat mari bagi tahu dekat Nabi tak ada air. Dalam sebahagian riwayat hadis, Nabi SAW pergi musafir. Kemudian pada keesokannya nak semayang, tak ada air. Ambil sikit-sikit je. Tengok ada satu orang tak salat. Nabi tanya dia, pasal apa tak semayang? Ma mana'aka an tusalliya ma'ana? Apa yang menghalang kau daripada salat dengan kami? Dia kata, aku berjunub dan aku tidak mendapati air. Kemudian Nabi SAW ajar dia untuk tayammum. Siapa-siapa yang tak boleh guna air tak ada, sakit, kalau dia berjunub, dia berhadas, cukup dengan dia tayammum. Kalau kita tengok dalam hadis Amr, kan, dia berguling tu, masa tu dia belum sampai kepada dia tentang tayammum. Nabi kata cukup tayammum. Sambung bagi hadis tu, Nabi SAW mengarahkan beberapa orang sahabat untuk pergi cari air. Pendek dan ringkaskan cerita, sahabat ni bertemu dengan seorang wanita yang ada di atas unta dia 2 uncang bekas air. Kemudian sahabat ni tanya, air ni ambil mana? Kata wanita ni, aku keluar daripada rumah pada waktu ini, pergi ke tempat yang ada air tu, hari ni waktu yang sama baru aku sampai balik. Maknanya jauh. Dia keluar daripada rumah dia, katalah pukul 3 hari Isnin, dia patah balik jumpa dengan sahabat Nabi tu pukul 3 hari Selasa. Dia kata, waktu ni aku keluar kemarin ni yang hampa jumpa aku. Artinya kalau hampa nak pergi cari air, tempat yang aku pergi ambil tu sehari semalam. Maka sahabat tadi pun dia kata, jom kita pergi jumpa Nabi SAW. Barangkali Nabi ada urusan dengan air ni, Nabi nak beli ke apa ke. Wanita ni pun dibawa bertemu dengan Nabi SAW dan bagi minum. Pendekkan cerita, hadis ni ringkas, bagi minum pada semua orang. Yang nak mandi tadi pun bagi air, suruh pergi mandi. Semua orang dapat. Dalam hadis tu kata, air yang dibawa oleh wanita tadi tak berkurang walaupun sedikit, seperti asal air yang dibawa. Kemudian Nabi suruh himpun buah-buahan, roti, bagi pada perempuan ni sebagai timbal balik air yang dia bagi, walaupun air tadi ni tak berkurangan walaupun sedikit. Dikatakan Nabi mencelupkan tangannya ke dalam bekas air tersebut. Jadi air jadi banyak. Yang peliknya, air yang banyak yang dibuat oleh Nabi tu tak dilakukan oleh Umar. Mungkin patutnya pada zaman Umar kata, nanti aku teringat dulu ada Nabi ajak suruh baca nak bagi air jadi banyak, atau ada benda Nabi buat nak bagi air jadi banyak, ada. Wallahu ta'ala a'lam. Ada satu orang wanita SMS tanya, dia kata, ada tak zikir atau doa nak bagi susu jadi banyak? Ada tak nak baca apa-apa nak bagi susu ibu ni jadi banyak? Wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan, tak ada riwayat ataupun hadis yang mana nak bagi susu ibu ni jadi banyak. Cuma dia makan makanan berkhasiat,
Dia doa banyak kepada Allah supaya Allah kurniakan rezeki yang lebih kepada dia. Kan? Itu sajalah. Yang ada Nabi pernah baca doa pada kambing. Kambing yang dijaga oleh Abdullah bin Mas'ud. Pernah dengar tak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Nabi SAW pergi dengan Abu Bakar As-Siddiq, jumpa Abdullah bin Mas'ud, minta. Masa tu Abdullah bin Mas'ud budak, duk jaga kambing, minta dekat dia susu. Dia kata dekat Rasulullah, tak boleh bagilah, sebab ini bukan kambing dia, susu tu pun bukan susu dia. Amanah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Nabi kata tak apa, pergi cari kambing yang tak ada susu, yang dah putih susu, yang tak mengeluarkan susu lagi. Mungkin kambing yang dah tua dan sebagainya. Abdullah bin Mas'ud pergi bawa mari satu ekor kambing yang tak ada susu. Kemudian Nabi SAW cerita Abdullah bin Mas'ud, dia pegang kantung susu kambing tu. Dia pegang kantung susu kambing tu, dia urut, keluar susu, tahan, bagi dekat Abu Bakar minum, Abdullah bin Mas'ud minum, Nabi pun minum, semua minum. Lepas tu Nabi urut balik, Nabi pegang, urut balik, berhenti, kering macam awal tadi. Abdullah bin Mas'ud dia tanya dekat Nabi, dia kata boleh dah ajak dia macam mana nak buat bagi jadi lagu yang Nabi buat. Ada tak apa-apa doa macam mana nak boleh buat magic tu, nak bagi keluar susu tu? Nabi SAW kata benda ni tak boleh diajar, benda ni tak boleh ajar, benda ni mukjizat. Sebab itu kita tengok tuan-tuan, walaupun Nabi, nanti saya akan sebut dalam kuliah ni, walaupun tuan-tuan kena ingat, walaupun Nabi satu orang yang diberikan keluar biasaan, ni saya nak sebut pada tuan-tuan, walaupun Nabi ni satu orang manusia yang boleh buat benda luar biasa, mukjizat Allah Ta'ala bagi, tapi tuan-tuan, pasal apa Nabi tak buat benda ni selalu? Agama ni dia bukan takat tuan-tuan dengar ya, tuan-tuan kena fikir sama, jangan segan sangat. Kadang-kadang bila kita dengar, kita tak mau fikir, kita tak mau nak baca, kita tak mau nak kaji, kita mudah ditipu atau mudah dipermainkan oleh manusia. Tuan-tuan, kita tahu Nabi pernah bagi jadi makanan banyak. Susu yang dibawa oleh Abu Hurairah, susu orang bagi dekat Nabi satu gelas, satu bekas, tapi Abu Hurairah kata boleh makan keseluruhan ahli sufah yang mencecah berapa ratus orang tu, semua boleh minum. Susu tak banyak. Dalam hadis ni Nabi bagi keluar susu daripada kantung susu kambing. Nabi pernah bagi air jadi banyak, tapi pasal apa Nabi tak buat benda ni dalam hidup dia? Tak buat ni macam ni. Nak bagi tuan-tuan faham, Nabi pernah balik tanya isteri dia, ada tak makanan? Hadis tu ingat tak? Daripada saya mula ceramah tadi, semua hadis yang saya baca tu semua saya baca banyak kali lah. Cuma kadang-kadang macam baru dengar, bukan baru dengar, baru ingat balik. Nabi SAW masuk jumpa isteri dia, tanya apa? Ada tak makanan? Isteri dia jawab apa? Isteri dia tak jawab lah, kita makan luar ini malas nak masuk. Itu isteri orang-orang kok nu lah, kok apa tak tahulah kan. Tapi apa isteri Nabi jawab? Apa isteri Nabi jawab? Tak ada makanan. Tuan-tuan, awak Nabi tak kata, awak Nabi tak buat ni, ambil mai pinggan sat. Bini dia pun buat mai pinggan, Nabi pun muih, keluar mai roti, keluar mai kambing, keluar mai apalah makanan. Pasal apa Nabi tak buat? Soalan saya, pasal apa Nabi tak buat? Pernahkah kita bila dengar, bila ustaz baca
betul tajuk tu orang akan baca masa niat puasa sunat. Bolehnya niat puasa sunat sebelum tergelincir matahari. Dalilnya Nabi masuk ke rumah dia, awalnya tak niat puasa, tanya bini dia ada tak makanan, tak ada makanan, kemudian bini dia kata tak ada, baru Nabi niat puasa. Tapi kita cuba tengok dari sudut yang lain, kita tengok dari angle yang lain. Apa dia? Awak masa tu Nabi tak jampi bagi ada makanan. Pasal apa masa tu Nabi tak jampi? Kerana tuan-tuan, mukjizat bukanlah benda yang Nabi boleh buat anytime. Dia adalah kurniaan Allah untuk melemahkan musuh yang menentang Nabi. Bukan maksudnya Nabi ni nak hidup dia duk harap kepada magic dah. Pasal tu Nabi dalam hidup dia sakit. Dia tak ada nak jampi buat magic lega tu, tak. Dia sakit. Makanan tak ada, dia pergi kerja. Tak ada pula dia jampi kan? Apa? Macam cerita Piramli tu. Nasi kandang 3, teng pum. Tak ada. Kan? Bansi hikmat. Tak ada. Boleh tak? Agama nak habaq kata Nabi adalah manusia yang dilantik menjadi rasul, tugas dia membawa agama, bukan untuk nak ajak benda magic ni. Pasal tu Nabi SAW dia lapar. Bila dia lapar dia pergi mana? Tuan-tuan, Nabi bila lapar pergi mana? Pergi rumah sahabat. Ingat tak hadis Nabi jumpa siapa? Keluar waktu malam, jumpa siapa? Abu Bakar dengan Umar. Nabi tanya, ma akhrajakuma? Apa yang menyebabkan kamu keluar daripada rumah ni malam Waktu ni orang tak keluar daripada rumah. Dia kata, kami lapar. Nabi kata, aku pun lapar. Jom pergi rumah sahabat tu. Sat lagi dia jamu kita. Tak pula Nabi kata, duk sat. Nabi pun gosok tangan, cuy mai. 3 nasi biryani ke, nasi mandi ke, nasi madrut ke? Tak ada. Pasal apa tuan-tuan? Fikir tak pasal apa? Kerana mukjizat ada tujuannya. Dan Nabi ni dia adalah manusia yang Allah Ta'ala lantik jadi rasul, bawa agama, bukan nak main tunjuk super power ni. Pasal tu Nabi bila orang pukul luka. Yang bila orang pukul tak luka ni apa dia? Cerita kartun. Pasal itu Nabi SAW bila kita baca dalam kehidupan baginda ada kecenderungan. Ni saya nak komen sikit. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak isteri, Nabi sayang siapa paling lebih? Okey. Payahlah tuan-tuan fikir lambat. Antara Aisyah dengan Zainab, Nabi sayang siapa lebih? Aisyah. Betul. Di antara Khadijah dengan Aisyah, Nabi sayang siapa lebih? Sayang siapa lebih? Khadijah. Di antara Saudah dengan Aisyah, Nabi sayang siapa lebih? Aisyah. Di kalangan isteri-isteri Nabi, mereka tahu kata Nabi sayang Aisyah lebih. Saya nak tanya, ini bukan saya nak ulas apa tajuk apa tak, saya nak habaq umum. Satu orang suami kalau dia sayang bini dia, tuan-tuan, kasih sayang ni saya nak habaq bagi tuan-tuan, dia tak boleh disukat. Tak boleh disukat. Dan kasih sayang ni satu benda yang manusia tak boleh berlaku adil. Tak payah duk ni lah, tak payah duk pusing lah. Memang manusia tak berlaku adil. Kerana itu Quran sebut. Soal yang kita kena adil dari sudut nafkah. Soal adil ni soal nafkah.
soal makan minum, soal pakaian, soal keperluan hidup, soal kesihatan. Tapi Quran tak pernah suruh adil dari sudut kasih sayang. Cuma jangan tunjuk lah. Jangan tunjuk lah. Janganlah tunjuk kata kita sayang hak tua lebih pada hak muda. Kan? Tapi ustaz saya berdosa lah. Saya tak tahu nak buat apa, saya masuk neraka. Pasal apa? Pasal saya ni sayang hak muda lebih pada hak tua. Jangan duk habang lah. Tu dia kata siapa yang menikah dua tak adil akan bangkit dalam keadaan, siapa dia yang menikah dua dia tak adil, dia bangkit esok hari kiamat, dia berjalan dalam keadaan sengit. Itu tak adil apa? Itu tak adil dari sudut apa? Tak adil dari sudut pemberian nafkah, dari sudut kasih. Tuan-tuan, antara anak-anak tuan-tuan pun saya rasa tuan-tuan tentu ada anak emas, ada anak perak, ada anak tembaga, ada anak gangsa, ada anak besi keluli, ada mesti adanya kan? Tapi adakah itu berdosa? Tak. So bila kita tengok Nabi, awak Nabi sayang Aisyah, Nabi pun teruk nikah banyak, sayang bini muda lebih pada bini tua. Kerana ini ialah tabiat manusia, soal kasih sayang. Yang mana kasih sayang ni bukan boleh dipaksa. Cuma Nabi, tengok Nabi. Tuan-tuan, ni kita nak jawab ni. Tengok Nabi. Walaupun dia sayang Aisyah, tapi adakah dia melebihkan Aisyah dari sudut hak ataupun giliran? Ada? Adakah dia pergi tidur rumah Aisyah, dia tak pergi tidur rumah isteri-isteri lain? Ada? Tadi kita kata dia sayang Aisyah lebih, tapi adakah dia tak adil pada isteri-isteri lain dari sudut hak? Tak. Di hujung-hujung usia dia, masa dia nak pergi tidur rumah Aisyah banyak hari, dia seolah-olah minta izin. Dia kata, rumah siapa malam ni? Rumah siapa malam ni? Isteri-isteri Nabi sepakat. Mereka yang sepakat bagi giliran dia. Saudah antaranya, pasal dia dah tua, dia bagi giliran malam dia kepada Aisyah. Tapi Nabi tak. Nabi pergi semua. Saya nak tunjuk bahawa walaupun Nabi ada kecenderungan, tapi dia adil dari sudut nafkah, dia adil dari sudut giliran, dia adil dari sudut rumah tangga. Dia manusia. Tuan-tuan baca tak dalam hadis bagaimana Quran tegur ataupun Quran cerita tentang isteri Nabi yang menyebabkan Nabi rasa marah? Dan tuan-tuan, kalau kita baca, Nabi SAW ni sangat santun pada isteri-isteri dia. Dalam sebahagian riwayat kata, satu hari dia bertengkar dengan Aisyah. Tu tera dia sayang Aisyah pun kadang-kadang bertengkar. So saat lagi kita tak, ni boleh mai pula dekat geng-geng ni. Tengok Nabi pun bertengkar. Apa dia Nabi apa berkelahi? Nabi pun bergaduh sampai lari pergi duduk masjid. Yang tu yang 4-4 lebay duduk pergi masjid tu, semua tu ikut Nabi je tu. Berkelahi nikah banyak, tinggal pergi duduk masjid. Betul. Tuan-tuan, pasal tu saya kata tuan-tuan kena mengaji bagi banyak, baca bagi banyak, supaya tak ditipu oleh orang-orang yang tak ketahuan palaikok ni. Pernah tak Nabi pergi duduk di masjid sebab perselisihan? Tuan-tuan, saat lagi mai geng-geng tu duk bercerita kat tuan-tuan, tuan-tuan tak dengar? Nabi pun teruk lari pergi duduk masjid. Nabi apa? Nampak bahaya, perkataan ni bahaya. Nabi SAW dia tinggalkan isteri dia yang mana ada krisis ketika itu. Untuk apa? Untuk nak mengelakkan daripada berlakunya perkara yang lebih buruk dan lebih berat. Sebab itu kadang-kadang perlu seorang suami ketika mana suhu memanas, keadaan tegang, untuk dia keluar supaya dia tak menyesal di kemudian hari. Sebab itu kalau kita tengok pernah berlaku Aisyah bertengkar dengan Nabi, Aisyah angkat suara. Aisyah angkat suara sehingga masa tu Abu Bakar As-Siddiq lalu. Aisyah angkat suara ni.
Dalam bahasa kita dekah Nabi. Anggap so. Abu Bakar As-Siddiq bapak dia. Lalu, ya Ummu Rumman. Abu Bakar panggil Aisyah dengan nama ibu dia, nak menunjukkan kata dia marah ke Aisyah. Wahai Ummu Rumman, adakah engkau mengangkat suara lebih daripada suara Nabi? Pak mentua tak masuk pula. Anak dia masuk pula Nabi. Apa Nabi buat? Nabi buat apa? Siapa pernah dengar? Abu Bakar masuk campur. Pasal tu kita pun tuan-tuan kadang-kadang kita kena tengok, bukan kita masuk campur membuta tuli, kita kena tengok siapa yang betul, siapa yang salah. Jangan kerana dia anak kita sokong. Tak. Nabi bila tengok Abu Bakar dah naik angin pada Aisyah, Nabi lari piduk tengah. Di antara Abu Bakar, Aisyah, Nabi lari duduk tengah. Nabi macam Aisyah lari duduk belakang Nabi ya. Lari duduk belakang Nabi. Kemudian Nabi SAW suruh Abu Bakar keluar. Kemudian Nabi kata dekat Aisyah, tengok bagaimana lelaki ini mempertahankan engkau daripada dimarahi. Ajaib. Ajaib. Nabi kata ajaib. Aku defend. Nabi kata seorang lelaki yang dimarahi mempertahankan engkau daripada orang yang sedang marah kepada engkau. Abu Bakar pun dia keluar dalam keadaan dia marah, dia geram ke anak dia keluar pasal Nabi suruh keluar, takut sekali lagi dia ternaik angin kat Nabi. Demikian kehidupan Nabi. Dia manusia, dia hidup, dia tak pula bini dia marah, dia balik-balik bini dia naik angin, marah. Apa abang pergi mana? Tak, marah. Tiba-tiba tuan-tuan mai tanya saya, nak baca apa ustaz oi, nak pelembut sikit hati bini saya. Hati bini ustaz pun dia tak boleh pelembut, tambah hati bini tuan-tuan. Ini dia mai baca macam mana nak bagi anak lembut, nak bagi bini dengar kata. Benda yang ni tarbiyah, didikan, asuhan. Tak ada jampi. Ustaz adakah jampi-jampi apa bagi dia mudah, bagi izin sikit, bagi dia sign cepat sikit? Tak ada. Hang kena berperang dulu. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Dan bertempur ni antara dua ya. Bertempur ni antara dua. Satu menang, satu lagi terkorban. Tuan-tuan pilihlah nak duduk di pihak mana. Dia tak ada jalan perdamaian. Perdamaian ni datang selepas apa? Orang berdamai ni selepas apa? Selepas berperang. Jadi setiap tapi saya bukanlah nak suruh tuan-tuan perang, tapi demikianlah kehidupan ni. Bila tak boleh cara diplomasi, kita perlu kepada medan perang. Tuan-tuan faham tak? Cuma jangan lari dari medan perang. Ini berperang-perang lari pisau. Itu dia panggil lari ke medan perang. Ramai hari dua ni marah saya. Saya bukan saya kata tengok pada keadaan lah. Tak bolehlah zalim pada wanita, tapi saya nak bagi tahu kadang-kadang tindakan suami itu betul. Soal dia buat zalim pada isteri dia apa semua tu salah lah. Saya nak cerita macam ni ya tuan-tuan. Tu imam mai semayang lohok 4 rakaat. Betul tak? Tapi sebelum tu imam mai, dia marah bini dia. Lepas tu kita berkata, bagus tu imam ni mayang tertib, elok khusyuk, aku ikut pun tenang. Kalau kira mayang elok pun hantar dah, aku belah rumah dia. Sebelum dia nak mai, dia marah bini dia. Apa kaitan dia marah bini dia dengan mayang lohok? Kalau semua orang nak diungkit, nak dikaitkan kelemahan tu dengan diri dia, kalut lah. Dia ceramah ya, tengok bini dia tengok. Itu cerita lain. Konten dia ceramah tu betul ke tak? Kan kita bincang tajuk dia kahwin tu betul tak? Dia kahwin tu betul. Sudahlah. Oi, dia ni tak bagus ya, dia ni tak bagus, itu cerita lain. Dosa tu dosa lah. Setiap orang akan dinilai yang mana dia berdosa, dia salah. Kita tak kata dia betul satu, betul semua. Tak. Yang kita kata tajuk tu betul. Tajuk lain Tuhan akan tengok lah. Siapa-siapa yang buat benda betul, betul lah.
Tapi Tuhan akan tengok dia dengan anak dia, dengan isteri dia, dengan jiran dia, dengan bapak dia, dengan semua tu Tuhan akan hitung. Cuma saya nak bagi tahu, kita pun tak boleh pukul, kita tak bagi orang pukul rata, tapi kita pukul rata. Contohnya, satu orang menikah dua tak elok, kita akan kata apa? Tengok, orang menikah dua ni memang tak elok. Dia tu seorang ya. Satu tu imam silap baca. Tengok, tu imam lah kalau pakai baca waktu pun silap. Tu imam tu yang silap. So ini kadang-kadang kita tuan-tuan tak boleh pukul rata dalam bab-bab ini. Baik. Oh ni dia pergi mana hala tah ni. So saya nak sambung mana? Saya nak sambung kata Anas bin Malik yang cerita tadi. Tuan-tuan tahu tak pasal apa Nabi tak buat magic banyak kali? Mukjizat banyak kali. Kerana Nabi SAW buat mukjizat ini pada keadaan yang Allah Ta'ala izinkan dengan tujuan untuk menguatkan iman orang beriman. Pertama, mukjizat ni nak bagi kuat orang beriman tu, nak bagi yakin. Yang kedua, nak lawan orang-orang yang menentang. Jadi sebab itu Nabi tak buat kerja ni banyak kali. Lapak ya jampi ada makan. Buat anu ya buat ni bagi ada. Demam ya dak. Tak ada sahabat mengadu apa, Nabi kata pi cari kerja. Pi buat kerja. Nak habang kata dalam kehidupan ni manusia kena mengikut peraturan yang ditentukan oleh Allah dan tak ada jalan pintas untuk senang. Nabi sendiri tak ada jalan mudah untuk senang. Dia sendiri kena berjuang untuk hidup. Dia sendiri bahkan ketika Nabi wafat, sahabat kata apa? Rumah Nabi tidak pernah kenyang dengan makanan. Itu apa yang berlaku kepada Nabi SAW. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a bi ina'in min ma'in. Ni kita cerita ayak keluar daripada jari Nabi. Ayak keluar daripada, tapi kalau ayak keluar daripada jari tuan-tuan, tiba-tiba ayak keluar, orang kita kalau benda pelik sikit qamal, nanti lu boleh jadi dah ayak keluar daripada jari tuan-tuan, boleh jadi. Mungkin karamah dan sebagainya. Tapi kena tengoklah tuan-tuan. Dia kata ayak keluar daripada jari dia, ustaz. Oi, pakai ambil buat berobat lega. Siapa dia? Orang masjid ke? Tak. Dia ni keluar daripada gua mana tahu. Jemaat pun tak pi. Oi, kau dulu. Kalau. Pasal tu bukan semua benda pelik ni mukjizat. Mukjizat ni kat Nabi. Kalau orang saleh karamah. Kalau lain daripada itu sihir. Tapi yang ni berlaku pada Nabi tak ada khilaf lah, mukjizat. Kata Anas, satu hari Nabi da'a bi ina'in min ma. Nabi panggil mari satu bekas air. Fa utiya bi qadah. Tu kedah. Kedah lah. Fa utiya bi qadah. Qadah ni bekas. Kedah ni bukan kedah tu. Qadah ni bekas, mangkuk. Biqadahin, kita tengok biqadahin rahin fihi syai'un min ma. Bawa satu bekas yang mana dia punya mangkuk tu, kita nak kata apa? Mangkuk dia tak dalam. Mangkuk dalam dengan tak dalam. Tuan-tuan panggil apa tak dalam? Cangkak ah? Cangkak. Mangkuk tu cangkak. Mangkuk tu tak dalam. Cangkak. Kan? Jadi tak boleh, maksudnya tak ada banyak lah dalam tu. Dia kata ada sedikit air. Fihi syai'un min ma. Bekas tu dah lah cangkak. Ayak pula tak banyak. Fa wada'a asabi'ahu fi. Nabi memasukkan jari-jarinya, asabi', jari jemarinya ke dalam bekas yang cangkak tadi, yang ada ayak sikit ni. Qala Anas, faja'altu anzuru ila al-ma' yanbu'u min baini asabi'ihi. Anzuru, kata Anas, aku nampak air yanbu'u, keluar daripada jari jemari Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Baina asabi', daripada celah-celah jari ni. Baina asabi', keluar ni. Anas kata aku nampak. Sebab itu hadis yang kata keluar ayak ni mutawatir. Artinya ramai orang nampak. Kalau tuan-tuan katalah 2 orang nampak, mungkin boleh pakat. Dia kata aku pergi rumah ustaz hari tu, ayak TO dia jampi aku. Dia jamu aku. Kan? Tapi dia tak tuang daripada teko, keluar daripada jari dia. Dia tanya aku, nak apa? Milo ais, TO, Nescafe, Orin. Aku abang teh. Dia tekan tang jari teh tu, keluar teh. Siapa dia lagi ada? Aku dengan dia ya. Betul ke? Betul. Kita tak apa nak percaya kan. Tapi kalau saya buat keluar lah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kosong kan. Saya pun celuk. Tengok ada ayak. Yang ni bau power betul. Ramai tengok. Tu bagi mutawatir. Ramai orang meriwayatkan benda itu sehingga mustahil pada adat mereka berpakat untuk berbohong. Tanya jemaah ni, aku nampak. Tanya anu, nampak. Oi, ramai nampak. Betul kot. Takkan mereka pakat nak bohong. Tak mungkin mereka pakat nak bohong. Pasal kawan ni duduk hujung, kawan ni duduk tang ni. Jadi artinya ramai-ramai nampak dan mereka tak ada bincang. Ni, kita pakat no, sekali lagi hang tak nampak pun kata nampak tak. Dah. Yang tu dia panggil mutawatir. Mustahil pada adat untuk mereka berbohong. Jadi ramai ada yang nampak ayat keluar pada jari ni? Ramai yang nampak. Qala Anas fahadartu man tawadda. Aku menganggarkan orang yang berwudu daripada ma baina 70 ila 80. Bekas tu yang ada ayak sikit yang cetek tu, bila Nabi celuk keluar ayak daripada celah jari Nabi, boleh ambil wudu. Dia kata orang yang boleh ambil wudu daripada bekas tu 70 ila 80, 70 ke 80 orang. Tu dia, punya banyak. Punya banyak. Nampak? Kemudian tuan-tuan, kalau kita tengok yang mana saya cerita tadi ni, Nabi SAW dalam peristiwa peperangan Hudaybiyah, seperti yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Ni perang Hudaybiyah ni diceritakan oleh Jabir bahawa pada hari itu atisha an-nasu yaumal Hudaybiyah. Pada hari tersebut orang-orang yang menyertai perjanjian Hudaybiyah itu kehausan. Atisha, kehausan. Kemudian apa yang berlaku? Nabi SAW dibawakan kepadanya bekas dan Nabi meletakkan tangannya. Dia berkata, kami dahaga Rasulullah, tak ada air nak minum. Kemudian apa dia berkata, laisa indana ma'un natawaddau wala nashrabu illa ma baina yaday. Kami tak ada air nak berwudu dan tak ada air nak minum melainkan apa yang ada di hadapan engkau sahaja. Fa wada'a yadahu fir rakwah. Kemudian Nabi mencelupkan tangan baginda ke dalam air tersebut. Faja'ala al-ma'u yathuru baina asabi'. Keluar air daripada celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'amthalil uyun, seperti mata air. Keluar tu macam mata air tu. Mata air keluar. Macam kita pouring kan, kita korek tanah tu, air memancuk keluar. Macam tu kata sahabat. Fasharibna wa tawadda'na, kami pun minum dan kami berwudu. Kemudian ditanya, berapa ramai masa tu? Berapa ramai? Kam kuntum, berapa ramai hampa masa tu? Lau kunna 100,000, lebih kurang 100. Dia kata bukan 100,000, dia kata lau kunna 100,000 lakafana. Dia kata kalau 100,000 ada pun 100,000 cukup. Dia kata kalau ada 100,000 pun cukup nak minum dengan nak wudu. Tapi berapa ramai yang sebenarnya? 1,500. Berapa?
kunna khamsa asyrata mi'ah, iaitu 1,500. 5, 10, 100. 5, 10, 100, 1,500 kan. Baik, hadirin mukminin, kita tengok. Jadi daripada hadis-hadis ini para ulama menyimpulkan bahawa keluarnya air daripada jari jemari Rasulullah merupakan mukjizat yang lebih agung, seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Merupakan mukjizat yang lebih agung dan lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam, iaitu baginda memukulkan tongkatnya kepada batu kemudian mengeluarkan air. Nampak? Ini berbeza, batu keluar air. Ini keluar daripada jari, tentulah lebih mulia dan lebih hebat. Ini apa yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan keistimewaan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat. Cuma macam saya nak kata kat tuan-tuan tadilah, Nabi tetap mengalami kesusahan dan kepayahan. Pasal itu Nabi ini bukan ada mukjizat untuk kesenangan dia. Pasal itu kalau kita tengok dalam hidup Nabi demikian. Nabi diuji dengan kelaparan, Nabi diuji dengan kesusahan, Nabi diuji dengan kesakitan, dan Nabi tak menggunakan kelebihan itu untuk kepentingan diri dia. Dia sakit, dia menanggung kesakitan tu. Dia lapar, dia menanggung kelaparan tu. Mukjizat yang dia lakukan itu untuk kebaikan umat dia dan agama ni. Dia tak buat untuk dia tak buat untuk keluarga dia. Tapi kita baca dalam hadis tadi, sahabat mai mengadu kami tak ada air. Sahabat mai mengadu kami tak boleh nak berwudu. Kemudian Nabi SAW dengan izin Allah mengeluarkan air. Jadi kita macam mana tuan-tuan? Kita kalaulah ada di kalangan kita yang Allah Ta'ala beri benda tu, alhamdulillah karamah. Mungkin saya tak tahulah nak keluar air kot celah jari ni, Abu Bakar pun tak pernah berlaku, Umar pun tak pernah berlaku. Kan? Mungkin tuan-tuan tak keluarlah air kot celah jari. Cuma saya rasa karamah tuan-tuan minum air peri dah. Yang tu mungkin. Dia kata aku ni, karamah aku ni tiap-tiap kali aku minum air semua peri lah. Pasal orang semua duk bayar kat dia. Yang tu mungkin lah kan. Ataupun kadang-kadang dia duk merasa hebat. Dia kata aku orang lain tak ada air, rumah aku orang lain tak ada air, rumah aku ada air. Dialah hang pakai pam. Hang tarik air orang kan. Tapi saya nak nasihatkan diri saya dan tuan-tuan, kalaulah benda pelik luar biasa berlaku, dia mengukuhkan iman kita. Alhamdulillah, dia mengukuhkan iman kita. Barangkali mungkin benda-benda ni kita tak cerita ke orang, karamah ni kita tak payah cerita ke orang. Pasal apa? Mukjizat betul kena tunjuk. Mukjizat memang kena tunjuk. Pasal apa? Kerana tujuan dia nak mengukuhkan agama dan nak melemahkan orang yang lawan tu. Tapi kalau karamah kita ni, kita dengan Tuhan saja sudahlah. Mungkinlah tuan-tuan, saya tak tahulah, tapi ada satu orang hamba Allah ni dikurniakan karamah. Dia kata karamah lah, tak tahu. Tapi dia duk ceritanya, setiap kali dia habis minyak, mungkin karamah lah, tapi untuk dia lah. Mungkin dia ada amalan soleh, zikir ke, baca Quran ke apa. Tapi dia kata setiap kali dia nak mati, kereta motor habis minyak, akan mati di stesen minyak. Yang ni karamah. Jangan main-main kan. Habis minyak, elok-elok dekat dengan stesen minyak. Artinya Allah Ta'ala pemudah dia kan. Habis kan, habis sangat dia mati tengah jalan, telefon kawan dia. Yang ni pun karamah. Minyak mai kat kita, bukan kita pergi kat minyak kan. Tapi saya nak cerita kat tuan-tuan, kita beriman, mukjizat ada, karamah ada. Tapi kita tak tunggu nak tengok benda pelik tu baru nak percaya kan. Kita bagi laluan kepada azan dan kita buat kesimpulan daripada kuliah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Allahu Akbar, Allahu
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Okey tuan-tuan, satu lagi faedah yang boleh kita ambil daripada hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan air yang keluar daripada jari ini ataupun air yang keluar daripada bekas yang kecil ini, ialah seseorang yang mencelupkan tangannya ke dalam bekas air. Walaupun benda ni berlaku sedikit perbezaan pendapat di kalangan para ulama, tapi kalau tuan-tuan ada bekas tuan-tuan berwuduk celup, kalau yang besar kolah, 2 kolah tu tak ada khilaf lah. Kalau kita celup dalam kolah yang besar lebih daripada 2 kullatain, kan, 2 kolah dia tak ada masalah. Ni bekas yang tak cukup 2 kolah, air yang sedikit, kalau kita celup boleh tak kita berwuduk? Dari sudut dalilnya, di kalangan sahabat melakukan hal itu. Uthman bila dia ajar wuduk, dia celup tangan dia. Dia celup, dia basuh, dia celup, dia basuh. Demikian juga lah hadis-hadis yang lain, celup dalam bekas yang kecil, basuh muka. Tidak menjadikan air itu musta'mal ataupun air itu tidak rosak lah, maknanya kita boleh. Nas di kalangan para sahabat ramai melakukan hal yang sedemikian. Walaupun saya tak nafikan sebahagian di kalangan ulama fiqh yang dia kata kalau bekas tu kecil kita basuh, kita pergi celup pula, ada bekas lebihan air masuk celup, kita basuh-basuh, kita pergi celup, dia musta'mal. Kecuali masa kita nak cebok tu, kita nak cedok tu, kita niat untuk cebok, dia kata tak apa, kalau kita tak niat kita pergi celup ya, tak boleh, musta'mal. Artinya kita tak boleh guna air lebihan tu. Wallahu ta'ala a'lam. Ini adalah pendapat daripada pendapat-pendapat yang ada. Tapi untuk kita beramal secara mudahnya, dalil menunjukkan boleh. Dalil menunjukkan katanya boleh. Dalil menunjukkan kata kalau kita, tuan-tuan, kita masalah ayak banyak, buka ayak Allahu Akbar, tambah ayak masjid pula. Ayak rumah dia buka seluruh, ayak masjid, ayak peri dia buka dekah. Kita ambil wuduk, kita ada bekas, kita basuh muka, kita celup-celup, boleh tak? Rosak ada air itu. Dalil-dalil yang kita tengok hatta dalam perbuatan Nabi sendiri membolehkan kita, hatta di kalangan sahabat, air lelaki dan wanita menggunakan daripada bekas yang sama untuk berwuduk. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke negara-negara yang musim kering, panas, negara-negara Arab, memang air tak ada. Macam Jordan, air bukan ada. Negara yang tak ada sumber air. Mekah pun kita tengok air dia sangat terahat, kan? So kita nak bagi tahu kata bolehnya melakukan hal demikian ketika berwuduk. Tidak ada masalah dalam hal ni. Air tu suci dan menyucikan untuk kita berwuduk, walaupun kita basuh, kita celup di dalam bekas tu berdasarkan pada dalil-dalil seperti dalil Uthman, dalil-dalil yang lain yang ada. Mereka melakukan hal itu. Kalau tak boleh, tentulah mereka tak melakukan hal yang demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Itu faedah-faedah yang kita boleh ambil daripada kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tajuk ni. Cuma bila tuan-tuan, saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan, bila orang bercakap tentang batang tubuh Nabi, hendaklah kita bercakap dengan adab dan kita memahami apa maksud daripada perbuatan Nabi, tanpa kita boleh faham dengan pemahaman yang memburuk dan merendahkan maruah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan orang yang cuba mencemar dan memburukkan Nabi dengan tafsiran-tafsiran akal dia. Hati-hati.
Orang kata Nabi tak adil, orang kata Nabi bernafsu buah, orang kata Nabi rakus, Nabi berkahwin muda dan sebagainya, Nabi tak melayani isteri dia. Sama kata ini kita kena hati-hati, kita kena faham, kita kena baca elok-elok apa sebenarnya yang berlaku di sebalik perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.